Sebenarnya memang kalau kita dah lama selama 7 minggu bersiaran dan kita 7-8 minggu bersiaran, jadi rasa macam seolah-olah bila nak masuk ke final tu, jika ada yang tersingkir, seolah-olah satu nak melepaskan sesuatu yang sangat susah. Saya manusia biasa, saya bukan juri yang boleh menerima dengan hati kering. Jadi inilah saya memang rasa cepat mak yang sangat touching sangat. Jadi saya tak boleh tahan dengan air mata. Jadi untuk mengumumkan pada mereka tentang keputusan itu memang amat susah kalau nak menyingkirkan mereka. Saya ambil ini sebagai satu pedoman untuk diri saya sendiri. Saya meletakkan diri saya berada di kalangan mereka kerana mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk sampai ke final. Pengiraan markah kalau di peringkat akhir ataupun finale nanti, kita akan mengira walaupun satu markah lebih, tapi antara keempatnya mereka memang dekat dia punya pengiraan markah, dekat. Cuma kita sekarang ni di finale lebih berentap dengan lebih hebat lagi kerana kita walaupun satu markah lebih, seorang tu mesti digelar juara dan seorang lagi bukan juara. Dan terserah, ini adalah tidak boleh lagi ada satu kesilapan pun daripada mereka. Mereka harus membaca, praktis dan juga memikirkan apakah agaknya cabaran-cabaran yang akan mereka lakukan. Saya sebagai juri dan juga akan bersama dengan juri yang satu lagi, insya-Allah kita akan menonton sama. Menggalas tugas ataupun tanggungjawab ataupun nama sebagai Ratu Hijabista itu sendiri adalah satu tanggungjawab yang amat berat, kerana di mata media sosial, di mata orang ramai dan sebagainya, ia adalah satu tugasan yang bukan sahaja setakat hijab dan kepribadian, tetapi juga kehidupan mereka secara peribadi juga akan ditinjau, diintai dan sebagainya. Dan saya harap mereka jagalah nama baik Ratu Hijabista itu sendiri, kerana ia adalah simbol muslimah contemporary yang ingin kita tonjolkan. Anak muda yang berhijab tetapi mereka juga ingin berfashion dengan fashion yang tidak menonjol ataupun tidak menjolok mata, yang berperangai baik, yang berkelakuan baik dan juga segala-galanya baik. Insya-Allah jadilah Ratu Hijabista yang dinobatkan oleh juri-juri dan dinobatkan oleh rakyat Malaysia itu sendiri. Kerana rakyat Malaysia lah sebenarnya juri yang terbaik. Saya rasa pemilihan yang final ni sangat-sangat tepat dengan kriteria yang dicari oleh Ratu Hijabista. Mereka ada keterampilan yang menarik. The most important thing, diorang bijak, pandai handle situation, petah berkata-kata. Dan saya rasa kalau sekiranya mereka berada di dalam industri kita pun, dalam dunia pengacaraan atau lakonan atau sebagainya, diorang ada potensi untuk mengembangkan lagi bakat mereka. Dan dari segi amanah sebagai Ratu Hijabista juga, mereka semua ada knowledge dan aura pembawakan yang positif tu ada. So saya gembiralah dengan pemilihan keempat finalis ni. Okey, nama pun Ratu Hijabista. Macam yang katakan tadi lah, nama Ratu ni sedap, siapa yang tak nak. And then nama title Ratu ni kita akan bawa seumur hidup kita. Walaupun di usia tua, kita adalah bekas ratu, orang kata. Jadi pembawakan diri kita tu akan dilihat sebagai contoh, ini ke Ratu Hijabista sekiranya pembawakan kita tu salah. So kita akan spoil hijabista yang lainnya, you know. Jadi tanggungjawab tu berat. Kita bukan saja harus orang kata memberi contoh yang baik, positif kepada masyarakat, yang paling penting untuk diri sendiri dan keluarga kita yang terdekat. Bila kita mulakan dengan diri sendiri dan keluarga, dan bila ianya dah orang kata kita selesa dengan pembawakan yang positif tu, naturally di luar sana kita akan dapat impact yang baik, impact yang positif. Kerana seorang ratu, dia sentiasa harus jaga manners, jaga
keterampilan dan aura dia. Itu yang paling penting sehingga akhir hayat. Atau tidak, menjadi seorang ratu, kita berada di halayak ramai, walau apa masalah yang melanda dalam kotak fikiran kita, kita kena, itu pengorbanan kita kena ketepikan masalah kita, and we have to be positive. Kita kena tampil sentiasa positif walaupun kita ada masalah. Jadi itu adalah pengorbanannya. Nampak macam mudah, tapi sebenarnya ialah good luck lah kepada yang membawa title ratu ni. Kalau boleh kita jaga, bukan jaga untuk demi orang lain, tapi untuk diri sendiri, kerana anak cucu kita nanti akan berbangga dengan kita. Mak kita, nenek kita ratu yang macam mana? Adakah ratu yang okey atau ratu tidak? So it's up to you. Saya macam tak puas sebenarnya sebab again saya, seperti yang saya katakan tadi, vlog ni memang adalah sesuatu video santai, tapi again tak semua orang boleh carry vlog konsep, sebab semua orang mungkin lebih cantik di hadapan kamera sambil berdiri dan tegak dan bercakap, tapi itulah dia. Sebab saya rasa mekanisme yang boleh, sebab again cuma ini adalah pertama kali mereka melakukannya, dan kalau diberi peluang, I think they can do better. That's all. Mereka dan juga mungkin anda bakal ratu juga dekat luar sana. If you want to be a host or you want to be a pengantara, satu benda yang perlu kita fahami adalah isi kandungan perjalanan program itu sendiri. Kalau kita dah tahu perjalanan ataupun the whole rundown apa yang akan berlaku dan kita memahami skrip itu, insyaAllah ia akan lancar dengan dia baca tu, dilontarkan itu dengan penuh natural lah. For me it's all about naturality. Sebab sekarang ni orang tak fikir dah tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan pun nak baca tuan-tuan dan puan-puan. Takkan tuan-tuan dan puan-puan pun nak baca tuan-tuan dan puan-puan. Come on, you still need a script to guide. In fact, macam orang macam pelawak di luar sana, tak semuanya spontan. Dia orang rancang apa yang dia orang nak lawakkan. So kita sebagai pengacara, kita rancang apa yang kita nak cakapkan.